Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan poster yang telah saya siapkan berkaitan dengan tokoh ekonomi Islam. Nama saya Muhammad Ashraf bin Mat Asri. Nombor metrik 17191745. Tokoh yang saya pilih adalah tokoh ekonomi yang berkaitan dengan pertanian, iaitu ulama yang digelarkan ataupun nama gelaran beliau adalah Ad-Dinawari. Pendahuluan. Islam adalah agama yang mencakupi kehidupan manusia. Ianya menyeluruh dan menjaga manusia daripada semua aspek kehidupan dan tidak tertinggal walaupun satu aspek. Oleh hal demikian, manusia harus memainkan peranan penting dalam menjaga dan mengurus sumber-sumber alam serta nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan merupakan antara benda yang boleh dijadikan sebagai sumber makanan kepada makhluk ciptaan Allah di atas muka bumi ini. Ia juga dijadikan sebagai bahan perubatan dan merupakan salah satu sumber untuk menjana ekonomi manusia. Seterusnya, tumbuhan akan memberi faedah kepada manusia selagi mana manusia berbakti kepada tanah dengan menjaganya dan menguruskannya dengan baik. Antara tokoh ekonomi Islam dalam bidang pertanian adalah Abu Hanifah Ahmad Ibnu Dawud Dinawari. Seperti mana yang kita tahu, dalam bidang pertanian ni kurang maklumat yang kita dapat berkaitan dengan ulama-ulama yang mencuburi bidang pertanian. Sebab itu saya memilih tajuk tokoh ekonomi berkaitan dengan bidang pertanian. Latar belakang tokoh. Nama penuh beliau adalah Ahmad bin Dawud bin Watan Abu Hanifah Ad-Dinawari. Beliau dilahirkan pada 10 tahun pertama daripada kurun ketiga Hijrah bertempat di Dainur. Dalam tempoh pembelajarannya, beliau banyak mengambil ilmu daripada ulama-ulama Basrah dan Kufah. Antara guru yang paling banyak dipelajarinya adalah Ibnu Al-Sikit. Beliau merupakan seorang yang pakar dalam bidang nahu, bahasa Arab, pakar bintang dan juga mahir dalam ilmu matematik. Maka dapatlah kita fahami bahawa Ad-Dinawari ini bukan sahaja dikenali sebagai tokoh pertanian, tetapi beliau juga mahir dalam pelbagai bidang. Antaranya bidang nahu, bahasa Arab, pakar bintang dan juga mahir dalam ilmu matematik. Seterusnya, beliau telah menghasilkan pelbagai kitab. Antaranya ialah kitab Al-Bahi, kitab Ma Yalhanu Bihi Al-Ammah, kitab Asyirwa Asyu'ara, kitab Al-Akhbar At-Ta'wil, kitab Al-Anwa, kitab An-Nabat, kitab Al-Fasahah dan banyak lagi. Akhir sekali, Ad-Dinawari telah meninggal dunia pada bulan Jamadil Akhir pada tahun 282 Hijrah. Akan tetapi, ada juga ulama yang berpendapat bahawa Ad-Dinawari ini meninggal pada 281 Hijrah. Seterusnya, kita lihat kepada sumbangan-sumbangan beliau. Antara sumbangan beliau dalam bidang pertanian adalah dengan menghasilkan sebuah buku yang sangat bernilai dan bermanfaat, iaitu kitab An-Nabat. Beliau digelar sebagai Syekh An-Nabatiyin kerana menghasilkan karya yang telah menjadi rujukan dan penyelidikan kepada ulama-ulama selepasnya. Secara umumnya, kitab ini mempunyai 6 jilid dan membicarakan tentang tumbuh-tumbuhan. Ulama-ulama lain berpendapat tidak ada kitab lain yang dihasilkan seumpama dengannya.
Beliau juga dianggap sebagai pengasas kepada botani di tanah Arab. Kitab ini membincangkan serta mengupas beratus-ratus jenis tumbuhan secara terperinci, termasuklah cara penjagaannya, penggunaannya, tempoh pembesarannya atau proses pembesarannya, tempat yang subur serta sesuai untuk penanaman pokok dan kehidupannya. Dalam kitab An-Nabat tersebut, beliau telah menyusun nama-nama tumbuhan yang tersusun dengan teratur mengikut susunan abjad Arab. Antara sumbangan yang paling besar Ad-Dinawari meninggalkan kepada umat manusia di dalam dunia ini adalah beliau sendiri menyusun nama-nama tumbuhan dengan teratur mengikut susunan abjad Arab. Pada zaman sekarang, kitab-kitab beliau telah digunakan di institusi pengajian tinggi oleh para pelajar dan penyelidik dalam bidang pertanian yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dan perubatan. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa sumbangan Ad-Dinawari ini bukan sahaja pada zaman beliau, akan tetapi ia juga digunakan sehingga masa hadapan, termasuklah pada hari ini. Seterusnya adalah kesimpulan. Secara konklusinya, setiap perkara yang diciptakan oleh Allah kepada hamba-Nya, sama ada dalam bidang perubatan, pertanian dan sebagainya, adalah bertujuan memberikan faedah serta ilmu pengetahuan kepada manusia itu sendiri. Oleh hal demikian, para ulama dahulu memerah tenaga dan usaha mereka dalam mengkaji semua ilmu yang berkaitan dengan faedah kehidupan manusia. Perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan manusia tidak harus dipandang remeh dan rendah. Tanpa kajian-kajian yang mendalam daripada ulama terdahulu, pengkaji pada zaman sekarang tidak mampu meneruskan penyelidikan yang lebih mendalam dalam sesuatu bidang. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.